Okey. So terima kasih kerana terus share, like, subscribe saya punya channel saya. Teruskan. Malam ni saya bawa terus kepada cerita Zuraidah masih ahli MPT Bersatu, kata Muhyiddin. Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komuniti masih lagi ahli Majlis Tertinggi Bersatu sementara menunggu penilaian dibuat berhubung dakwaan perlibatannya dengan Parti Bangsa Malaysia PBM. PBM ni, Parti Bangsa Malaysia ni diasaskan oleh Larry Seng. Bapa Larry dulu asaskan, Datuk Seng. Dinamakan Sarawak Workers Party, kemudian ditukar kepada nama Parti Bangsa Malaysia. Dan dikatakan diasaskan antara lain oleh Hizwan. Hizwan ni adalah orang kanan Zuraidah, yang dikatakan membawa lebih 50,000 ahli menyertai parti tersebut. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bagaimanapun mengatakan kedua-dua jawatan MPT dan status Zuraidah menjadi pertaruhan jika dakwaan itu didapati benar. Kita belum lagi buat keputusan tentang kedudukan beliau, walaupun banyak yang agak nyatakan beliau sudah menyertai parti lain. Saya tidak dapat lagi kenyataan sebenar, tetapi secara ringkasnya beliau masih lagi MPT. Kalau ada apa-apa perkembangan, penilaian akan dibuat mengenai status beliau. Bukan saja hanya soal kedudukan sebagai ahli, tetapi sebagai jemaah menteri kerana beliau dilantik menerusi kapasiti Bersatu, kata Muhyiddin dalam sidang media hari ini. Jumaat lalu, Zuraidah berkata walaupun kabar angin tersebar mengenai kedudukannya dalam Bersatu, namun dia tak akan menjalankan tugasnya seperti biasa. Jelas Zuraidah komitmennya sebagai menteri menghalang dia daripada menghadiri mesyuarat MPT Bersatu baru-baru ini. Terdahulu, pada hari yang sama, utusan online memetik sumber melaporkan Zuraidah telah disingkirkan daripada kumpulan WhatsApp MPT Bersatu yang anggotai lebih 30 ahli Muhyiddin Yassin. Now, ini nasib pengkhianat tuan-tuan. Nasib pengkhianat kita. Disaman 10 juta. Bila dia khianat itu, dia ingat dia boleh jadi menteri dengan kapasiti dan sebagainya. Lepas itu, apa yang berlaku, dia bersama Muhyiddin Yassin. Dalam tu, pasukan dia tak dapat. Dia dapat kedudukan menteri. Azmin dapat kedudukan menteri. Orang-orang yang ikut dia tak dapat apa kedudukan. Tak dapat apa jawatan. Tak dapat. Malah disisihkan oleh orang Bersatu. Yalah, kan saya dah kata dulu, Bersatu ni dah ada struktur dia. Dah ada dia punya abang long, kak long, kawasan ayahanda dia. Takkan dia nak bagi kepada budak-budak bekas PKR ni nak join dia orang kan, tiba-tiba pegang jawatan tertinggi. Okey, fine, habis kat situ. Kemudian wujud pula geng-geng Zuraidah ni menyertai PBM. Kenapa? Macam saya kata, orang seperti Xavier, Stephen Chong, Jonathan Yassin, orang seperti Larry, mereka tidak ada kedudukan dalam Parti Bersatu. Parti Bersatu adalah parti orang Melayu. Mereka ni bukan orang Melayu, tuan-tuan. Jadi mereka keluar buat parti sendiri, dinamakan Parti Bangsa Malaysia. Apa yang berlaku? Akhirnya jawatan bila jatuh kerajaan Muhyiddin Yassin hari itu, naik Ismail Sabri daripada KPKT, kementerian yang paling kaya antara kementerian yang paling kaya, jatuh Kementerian Komoditi Pertanian. Lepas tu dia cakap orang hutan akan pergi, orang hutan boleh bunuh kita. Okey, itu cerita lain. Tetapi ini nasib yang melanda orang yang mengkhianati rakan-rakan dia sendiri, tuan-tuan. Ini kita kena sematkan dalam jiwa kita. Tak apa, tuan-tuan, hidup kita miskin, tak apa. Hidup kita susah, tak apa. Hidup kita tak kaya, tak apa. Tapi jangan sekali-kali kita ambil kesenangan, kekayaan, kejayaan kita, ketinggian status kita dengan cara memijak, menipu, mencerca, menghina orang lain. Itu bukan kaedahnya, tuan-tuan. Jadi kalau kita buat macam tu, kita menghina, mengkhianati pula tu, hianat. Perkataan khianat tu, tuan-tuan, maka adalah satu perkataan yang dilaknat di dalam agama Islam. Mengkhianati amanah adalah antara perkara yang paling dilaknat di dalam agama Islam. Tak percaya, tanya Ustaz-Ustaz Bas. Betul ke tidak? Sebab itu Ustaz-Ustaz Bas tu ada bai'ah. Bai'ah dia, kalau langgar bai'ah, maka talak isteri. Isteri pula dipertaruhkan. Tapi bai'ah tu datang daripada mana? Takut dia khianat. Itu dia perkataan sama, khianat. Pengkhianatan. Jadi khianat itu menyebabkan PAS sendiri mempertaruhkan isteri-isteri kepada ahli-ahli dia. Kalau siapa melanggar bai'ah kepada sumpah setia, maka akan jatuh talak. Itu yang berlaku. So, apa yang berlaku PBM sekarang ini bukan setakat khianat kepada Bersatu, sekarang ini sudah menyatakan minat menyertai Barisan Nasional. Sama ada diterima atau tidak, itu cerita lain. Tetapi mereka sudah menyatakan minat menyertai Barisan Nasional. Jadi, kita dah ada satu komponen parti yang mengkhianati kerajaan yang ada sekarang ini. Dan kerajaan yang lemah ini, tuan-tuan, dilemahkan ini, memang sengaja diwujudkan sedemikian. Untuk tujuan apa? Tujuannya untuk menyingkirkan Bersatu. Kerajaan ini lemah untuk menguatkan UMNO. Kerajaan ini lemah atas tujuan menyingkirkan Bersatu, menyingkirkan PAS. Ini semua salah Bersatu. Ini semua salah PAS. Ini semua salah Muhyiddin Yassin. Ini semua salah Lim Guan Eng. Ini semua salah Anwar Ibrahim. Ini semua salah Hadi Awang. Semua salah dia orang, bukan salah UMNO. UMNO Perdana Menteri, UMNO pegang menteri, UMNO pegang kerajaan sekarang ni. Tapi bukan salah UMNO, tuan-tuan. Hashtag kerajaan lemah. Kerajaan lemah kerana
Dia nak salahkan kelemahan itu pada orang lain. Itu tujuan mereka. Kerana apa? Kerana bila orang lain lemah, kita tengok media sekarang ini memainkan bagaimana yang lain lemah. UMNO tak lemah. UMNO tak dilihat lemah, yang lain ni lemah. Muhyiddin Yassin lemah, Zuraidah lemah, Azmin lemah, PAS lemah, Haji Hadi itu zoologis lah, apalah perkataan yang digunakan, atas tujuan untuk nak melemahkan parti ini. Datang pilihan raya, Bersatu dan PAS sudah disingkirkan di Melaka, sekarang ni akan disingkirkan di Johor, selepas ini akan disingkirkan di PRU, maka mereka semua akan disisihkan. Pembangkang kalah, UMNO akan memegang 2/3 sekali lagi. Pegang kata-kata saya ni, pegang kata-kata saya ni. Ini taktik tuan-tuan. Orang yang dah bermain politik lebih 60 tahun, ini kaedah mereka. Dia tidak ada undang-undang yang boleh mereka abide to. Dia tak ada undang-undang. Dia boleh guna apa saja, trik, penipuan, pengkhianatan, apa orang kata fitnah, dia guna apa saja asalkan mereka berkuasa. Itulah UMNO. Kalau kita nak faham, itulah UMNO. Kalau kita nak faham siapa mereka yang sebenarnya. Ini Zuraidah sekarang ini tunggu nasib saja. Dah disaman 10 juta. Disaman 10 juta oleh PH, oleh PKR. Sekarang ini dalam keadaan yang sedemikian, kita nak kata apa? Dengan kerusi PH dengan pembangkang lain dijangka selesai minggu ini. Ini menurut kata Salahuddin Ayub. Rundingan kerusi antara parti komponen PH dengan parti pembangkang lain di Johor dijangka akan selesai minggu ini. InsyaAllah dalam minggu ini selesai katanya. Salahuddin kata PH perlu bertimbang mengambil iktibar daripada apa yang berlaku daripada Melaka dan juga Sarawak. Oleh itu PH tidak boleh membiarkan UMNO dan BN mengulangi kerjaan mereka sebelum ini. Justru kita tidak boleh mengizinkan UMNO mengulangi kerjaan itu di bumi Johor. Mereka yang terlibat dalam salah guna kuasa UMNO. Perkara yang sepenting ialah jangan sekali kita diizinkan menjadi ejen oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan. Okey. Jadi dekat sini PH seolah-olah Salahuddin nak bagi tahu, saya tak tahu kenapa dia yang keluar kenyataan, kenapa tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa hubungan di antara PH dan juga MUDA berkemungkinan akan berlangsung. MUDA dikabarkan meminta 10 kerusi. Tidak diketahui siapa yang akan bagi kerusi tersebut, tapi dengar ceritanya 4 daripada Amanah, 4 daripada PKR, 2 daripada DAP akan diserahkan kepada MUDA. Betul atau tidak? Mungkin kabar angin. Itu kena tanya dengan pimpinan-pimpinan parti masing-masing. Dan sama ada akan diberi 10 atau mungkin lebih atau mungkin kurang, itu akan dimaterikan dalam minggu ini. Dengar ceritanya MUDA minta lebih, dengar ceritanya kan, tetapi Pakatan Harapan tak nak bagi lebih. Dia ada dia punya perbincangan itu. Sama ada berlaku atau tidak, nak atau tidak, itu adalah cerita lain. Adakah dia satu tindakan yang bijak atau tidak? Saya malas nak komen tuan-tuan. Betul, saya malas nak komen. Sebab kalau saya komen nanti orang kata kau ni memandai-mandai. Tapi nak macam mana? Itu hakikat. Kita itu 2 campur 2 dia tak jadi 5 tuan-tuan. 2 campur 2 apa yang saya belajar memang akan jadi 4. Jadi kalau formula itu tak betul, kita campur teh, kita campur susu, kita campur gula, kita campur air putih, dia akan jadi apa tuan-tuan? Dia akan jadi apa? Dia akan jadi teh susu. Dia tak akan jadi air oren. Itu reality. Macam mana pun kita kata aku nak air oren, aku nak air oren, kalau kita letak teh, letak susu, letak gula, letak apa orang kata air putih dalam tu, dia akan jadi air teh susu kan. Dan bila saya tengok formula dia guna benda tu, saya kata akan jadi teh susu. Iswari, kau tak boleh kata teh susu Iswari. Kami nak oren. It does not matter apa yang kamu nak. Yang penting apa yang kamu lakukan. Formula apa yang kamu pakai, itu yang penting. Kalau formula tu jadi air oren, jadi air oren lah. Saya nak kata macam mana? Saya nampak formula itu jadi teh susu. Bila saya kata jadi teh susu, ada orang tak puas hati. Tak apalah, tak nak dengar cakap kita, tak nak kata macam mana. Kalau nak jadi air oren, kena letak formula oren dan juga gula dan juga air putih, baru jadi air oren. Faham analogi saya ni dulu. Okey, habis cerita kat situ. Kita bawa pula KJ tak kalah proses rayuan saman fitnah. Saman fitnah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Main belakang, Mahkamah Rayuan tolak rayuan KJ. Mahkamah Rayuan ini menolak rayuan Menteri Kesihatan KJ terhadap saman fitnah yang difailkan oleh Presiden PKR Anwar Ibrahim berhubung kenyataan main belakang yang dibuatnya pada tahun 2008. Ada yang tanya saya, kenapa kes Zuraidah tu tak start lagi? Ini tahun 2008 kes ni tuan-tuan. 2008 ni 2022, berapa belas tahun baru selesai kes ni kan? Itulah cerita dia. Sama kes Zuraidah nanti dia bukan selesai esok lusa dia tak boleh selesai. Kes mahkamah ni ambil masa, itu je. Panel 3 hakim dipengerusikan Lee Swee Seng sebulat suara menolak rayuan bekas Menteri bekas Ketua Pemuda UMNO itu. 2 lagi hakim yang menjadi panel adalah Daryl Gun Shiu Chi dan juga Ghazali Cha. Panel hakim juga sebulat suara memutuskan tiada kesilapan yang boleh dirayu memerlukan semakan oleh Mahkamah Tinggi. Panel juga mengarahkan Khairi membayar RM50,000 sebagai ganti rugi kos kepada Anwar.
pada 29 September 2017, Mahkamah Tinggi memutuskan Khairi telah memfitnah Anwar dengan kenyataan itu yang dibuat pada ceramah Limpah Pantai seawal 2008, sejurus sebelum pilihan raya umum ke-12. Mahkamah Tinggi mengarahkan Khairi membayar ganti rugi RM150,000 kepada Anwar. Ada yang tanya saya tadi, nanti terlucut ke jawatan dia sebagai menteri dan juga ahli parlimen. Saya kata tak. Kecuali dia tak mampu bayar RM150,000 campur RM50,000, itulah RM200,000 tu dia tak mampu membayar, maka dia boleh declare sebagai bankrupt. Tapi takkanlah KJ tak mampu nak bayar kan. Alahai, ada je orang yang dia boleh guna untuk bayar, ataupun duit dia sendiri, simpanan dia masih kecil menabung macam Rosmah ke, boleh digunakan untuk membayar. Jadi terpulang kepada dia lah, itu kaedah dia. Tapi secara umumnya kita nak kata, orang selalu kata PH fitnah. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, tuan-tuan? Kita lihat apa yang berlaku sekarang ini. Kita nampak tak apa yang berlaku sekarang ini? Yang kalah fitnahnya daripada PAS. Yang kalah fitnahnya daripada geng UMNO. Yang kalah fitnahnya geng-geng yang sebegini. Jadi kita kata siapa yang fitnah? Jadi dari sini kita tahu golongan-golongan ni adalah golongan pefitnah. Balik kepada cerita KJ ni. Hari ini kes kes meningkat kepada 11,000 kes. Meningkat kepada 11,000 kes. Dan KJ telah mengeluarkan kenyataan tadi dalam satu sidang media. Number 1, PRN Johor tetap diteruskan. Number 2, tidak ada PKP. Berkemungkinan PKPD di beberapa kawasan, tetapi PKP tidak akan ada. Tapi yang ketiga ni sangat penting. Apa dia, tuan-tuan? Ketiga ini, selepas ini sesiapa yang tidak mengambil dos penggalak, dianggap tidak lengkap vaksin. Jadi tidak lengkap vaksin, apa implikasinya antaranya, tuan-tuan? Tak boleh terbang, tak boleh masuk pasar raya, tak boleh menggunakan kemudahan awam. Macam dulu, macam orang yang tak ambil vaksin atau tak lengkap vaksin. Itu antara implikasi dia. Setakat yang saya tahulah. Lainlah kalau tiba-tiba menteri kata boleh semua tu, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi tempat ibadah yang kena lengkap vaksin. Itu status yang kita kena faham akan berlaku dalam masa yang terdekat. Tapi ada yang kata 11,000 ni Swadi Omicron ni. Ada orang kata, ustaz tu kata kan, COVID ni dah makin hebat, tuan-tuan. Dulu dia bawa Delta, sekarang ni dia bawa mak dia. Mak dia kenapa? Omicron. Bukan Omicron. Okey, tak apa, itu cerita side story. Alright, so balik kepada cerita tadi. Now, dia bukan masalah 11,000. Saya setuju dengan kenyataan dalam dua doktor tadi dalam Dialektika TV bahawa kita nak lihat sekarang ini, sebab dulu kita kena lihat positif sebab masa tu kita tak ada vaksin. Sekarang kita kena lihat dua perkara. Pertama, kebolehjangkitan, dia punya kebolehjangkitan, berapa cepat kebolehjangkitan. Dan kedua, berapa ramai yang ICU ventilated dan juga kematian. So kalau kita tengok 11,000 dahulu, pada zaman saya tak ingat pada tempoh bila, kematian masa tu lebih 100 orang. Tapi sekarang ini, walaupun kita ada 11,000 positif, tapi kematian hanya 6 orang saja. Jadi kita boleh nampak, dan yang paling penting kalau kita nak gauge, bukan positif dah. Yang kita nak gauge adalah berapa ramai yang hospitalized, dan daripada hospitalized, berapa ramai yang masuk ICU. ICU tu pula ventilated, dan ventilated berapa ramai kematian. Itu yang kita kena nilai. Jadi saya rasa kerajaan sekarang ini dah kena keluarkan juga statistik itu, bukan setakat positif berapa ramai, tetapi kematian berapa, ventilated berapa, tak ventilated berapa. Kita boleh tengok dekat website MOH kan. Tetapi kerajaan kena keluarkanlah kenyataan tersebut supaya kita lebih tahu.